ini, ya, daripada susunan ini, saya buat macam ni, X1, X2. Kalau contoh, mana boleh contoh ni? Okay, katalah susunan dia ialah X2, X1. Jadi dalam matrik tu mesti awak tulis X2, X1. Dia tak ikut tertib, dia ikut susunan dalam jadual. Jadi kebetulan kali X1, X2 yang berubah tu 2 dan 2. Sebab tu awak nampak macam ni sama, tapi susunan tu mesti ikut ni. Siapa yang ada kat atas, kita tulis dulu, kemudian baru siapa yang ada di bawah. Itu maksudnya. Jadi kalau dia serentak, okey, apa dia punya peganda simplex dah tentu berubah. Bila peganda simplex yang baru ialah tadi kita dah kira 2/5, kemudian kita ada negatif 1/5, negatif 1/10, 3/10. Kita akan dapat jawapan 7. Betul? Ini yang dah lama sekali. Kalau yang baru tadi yang berapa? 3/5. Kenapa dia tadi? Peganda simple. Okey, 3/5 betul. 3/5 dengan 1/5. Okey, ini peganda simple baru jangan salah ambil salah jawapan dia. 3/5 dan 1/5. Ini peganda simple baru. Okey, bila peganda simple yang baru berubah, dia akan mengubah ketiga-tiga petak nilai-nilai yang baru untuk dapatkan jadi yang berubah kita kena tengok yang berubah yang mana. Yang berubah ialah nampak? Dia akan mengubah ke semua petak ni. Sebab peganda simplex berubah. Jadi yang betul-betul terjejas masih 4 petak ni. Masih 4 petak sebab kita akan gunakan nilai peganda simplex. Dan kita perlukan fungsi objektif persamaan kekangan pemberi ubah dual. Kekangan pemberi ubah dual kalau saya tulis balik supaya awak nampak. Jadi kat mana bila dia berubah serentak ni. Okey, jadi kita ada kekangan dual kita. Kekangan dual kita yang asal ialah 3Y1 campur Y2 lebih besar atau sama dengan yang baru 2 lah. Sebab X kan. Kemudian kita ada 2Y1 campur 4Y2 lebih besar atau sama dengan 2. Dan kita ada negatif Y1 campur 2Y2 lebih besar atau sama dengan 5 untuk X3. Okay, jadi Y1, Y2 akan sama dengan nilai peganda simplex yang baru ni. Dan kita nantikan satu persatu. Daripada sini kita perlu kira 3 dalam 3/5 tolak 1/5 tolak dengan 2. Jawapannya kosong. Tadi kita dah kira jawapan kosong kan? Okey, kemudian yang ini yang kedua pun jawapannya akan bernilai kosong. Okey, jadi yang ini dah 3/5 tolak 4 1/5 tolak 2 sama dengan kosong. Okey, Y3 dia akan jadi negatif 3/5. Negatif 3/5 campur 2 dalam 1/5 tolak 5. Nilai dia ialah negatif 26/5. Ini nilai-nilai yang baru untuk X1, X2 dan X3. X1, X2 dia kekal, cuma X3 saja berubah. Tadi kita ada berkali siapa lagi? Kita ada berkali S1 dan R2 kan? Berkali S1 dan R2, satu lagi berkali persamaan loop P. Okey, S1 berkali S1 kita hanya ambil peganda simplex ni. Peganda simplex ni 3, ini untuk S1, ini untuk R2. S1 3/5 kita hanya tolakkan dengan nilai perkali S1 dalam persamaan negatif dan itu sama dengan kosong, jadi nilai 3/5. R2 ialah 1/5 tolak dengan negatif M. Jadi 1/5 campur dengan M. Jadi kita ada
yang negatif. X3 perkali dia adalah negatif. Jadi dia akan jadi pemboleh ubah masuk. Jadi proses maksudnya apa? Kalau awak lihat nilai dia berubah sikit, tapi dia menjejaskan nilai penyelesaian optimum. Jadi kena dapat nilai penyelesaian optimum yang kita punya. Jadi apa yang saya nak tunjukkan sini ialah perubahan perkali-perkali X1, X2 ni, perkali-perkali dalam persamaan. Jadi ini dia boleh berubah nilai perkalinya, cuma belum tentu lagi dia menjejaskan penyelesaian optimum. Bergantung pada sama ada nilai-nilai perkali yang baru dalam jadual negatif ataupun positif. Perkara yang sama untuk fungsi meminimumkan. Jadi awak kena tahu pemboleh ubah, cara untuk pemboleh ubah masuk dan pemboleh ubah keluar bagi setiap fungsi maksimum dan minimum. Okey, ini kes bila berlaku kes yang pertama, bila kita berlaku perubahan dalam pemboleh ubah perkali fungsi negatif, sama ada perkali asas dan juga tidak asas. Okey, ada soalan? Okey, yang kedua nama dia ketegangan-tegangan, perubahan kepada nilai di sebelah kanan. Okey, nilai di sebelah kanan tegangan kita, ketegangan primer. Ini dia. Nilai di sebelah kanan dia. Katalah saya ubah ini dia adalah sumber pengeluaran kita. Berubah daripada 10 5 untuk sumber yang pertama 10, sumber yang kedua 5, kata sekarang dia berubah kepada 6 dan 8. Jadi 10 berubah jadi 6, 5 berubah jadi 8. Kalau saya tulis macam ni lagi jelas. Jadi sekarang nombor yang baru ialah 6 dan 8. Yang lain sama. Kita naikkan sama. Dia bukan lagi 10, bukan lagi 5. Okey, perubahan begini. Kat mana dia menjejaskan dalam jadual, kat mana yang akan terjejas? 3 petak yang di sebelah kanan. 3 petak yang di sebelah kanan itu akan terjejas. Okey, jadi macam mana nak dapatkan nilai petak yang di sebelah kanan ni? Okey, cara dia mudah aja. Kita perlukan matrik tadi. Apa matrik 2/2 ni? 2/5 negatif 1/5. Sebab tu matrik sangat penting. Negatif 1/10 dan 3/10. Kita hanya darabkan dengan nilai perkali nilai di sebelah kanan tegangan yang baru tu. Berapa nilai dia? 6 dan 8. Dan selesaikan. Itu saja. Jadi kita ada matrik ini adalah 2 darab 2, 2 baris 2 lajur, 2 darab 1. Kita akan dapat jawapan mesti 2 darab 1. Jawapan dia mesti begini juga. 2/5 campur 6 darab negatif 1. 2/5 darab 6 campur negatif 1/5 darab 8. Awak akan dapat jawapan 4/5. 4/5. Dan yang kedua negatif 1/10 darab 6 campur 3/10 darab 8. Jawapan dia 9/5. Kedua-dua ni nilai dia di sini. Susunan dia, urutan dia dah 4/5 dan juga 9/5. Berapa nilai Z? Macam mana dapat nilai Z? Nilai Z bergantung pada nilai X1 dan X2 kan? Jadi Z sama dengan berapa? Z sama dengan berapa kali dia yang asal tadi? Kali 3. 3 dalam X1 berapa sekarang? 4/5. Campur X2 5 9/5 campur dengan kosong. X3 kosong. Selesai kan? Jawapan dia 57 untuk 57/5. Okey, jadi perubahan dia sekarang berubah tak berubah? Nilai penyelesaian optimum. Ubahlah kan? Yang asal 23/2. Sekarang 57/5. Nilai penyelesaian optimum berubah. Cuma dia tak berubah jadual tu saja. Kalau kita tak boleh buat, kita tak boleh buat persejaran. Kecuali kecuali sebagai contoh. Ini kemudian katalah awak dapat salah satu nilai negatif. Contoh negatif. Boleh berlaku Kalau awak dapat salah satu dia negatif, semua nilai perkali dalam Z ni semuanya positif. Tiada pemboleh ubah masuk. Maksudnya kita kena gunakan kaedah simplex dual.
untuk teruskan penyelesaian. Maksudnya kena buat satu perseledaran dengan menggunakan kaedah feedback dual. Kalau salah satu daripada dua petak tu, antara F1 dan F2 tu nilai dia adalah negatif. Kalau dia positif, kita boleh berhenti kat setakat itu saja. Okey, perubahan ni. Okey, sebagai contoh, okey, apa contoh dia? Okey, contoh dia kalau saya ubah tadi 10 ke 6 ke 8, okey, saya ubah dia jadi 3 dan 7. Contohlah katalah saya jadi 3 dan 7. Yang kedua, 3 dan 7. Beda awak. 3 dan 7. Sekarang matrik ni saya apa ni? Dia akan berubah macam mana? Dia akan jadi 2 per 5 negatif 1 per 5 negatif 1 per 10 3 per 10. Sekarang kita kena darab dengan 3 dan 7. Jawapan dia awak akan dapat salah satu dia negatif. Iaitu awak akan dapat negatif 1 per 5 dan juga 9 per 5. Jadi nilai yang baru sekarang ada negatif 1 per 5 dan juga 9 per 5. Jadi ini menunjukkan ada penyelesaian yang tidak tersaut negatif 1 per 5 ni. Ini kena gunakan kaedah simplex dual. Yang perubahan tu dia boleh positif ataupun negatif. Bila gunakan kaedah simplex dual, teruskan proses, kita dapatkan nilai penyelesaian optimum. Ini saya hanya tunjukkan kesannya dan bagaimana dia boleh beri kesan dan kenapa dia boleh memberi kesan. Okey, itu antara perubahan yang kedua, iaitu nama dia perubahan pada perkali ataupun ketegangan ataupun perkali di sebelah kanan nilai